Saya sebenarnya buat benda-benda ni mula-mula dengan duit saya sendirilah kan. Saya berlindung dengan Allah daripada rasa riak lah. Saya buat ni sebab saya fikir gini kan. Saya pencen sebenarnya. Kalau kita fikir kita orang pencen kan, kita tak buat kerja apa tapi Allah bagi. Allah bagi rezeki. Masa kita kerja mungkinlah kerana kita bekerja maka Allah bagi pendapatan kan. Itu macam okey ya. Tapi ni kita tak kerja apa, tapi dapat pencen lah, dapat duit. Adakah kita ni rasa patutlah kita dengan Allah ha? Kalau kita bersara, kita duduk tak buat apa, hanya duduk pergi semayang saja. Mayang ni. Dan nunggu mati kah? Kita sampai langsung tidak mencurah bakti kepada orang lain kan? Tak mau nak. Jadi macam mana sebenarnya? Jadi sebab tu saya rasa banyak orang pencen ni cepat mati. Sebab mereka ni apa? Jadi sampah dah. Dah tak guna. Sebab tak guna macam daripada awal kita, aku kalau pencen ni apa pun tak mau buat dah. Kan aku nak pergi masjid je. Kalau macam tu kan asalnya elok lah. Allah ambil balik buat apa? Duduk atas dunia pun jadi sampah dah. Tak ada apa. Tak ada manfaat. Bukankah Allah sebut aku nak jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi kan, untuk mereka tu mentadbir kan. Bukan sia-sia Tuhan jadikan manusia sebagai khalifah. Istilah khalifah tu apa maksud? Khalifah tu maksud mentadbir lah. Dia disebut sebagai jawatan. Allah sebutnya sebagai jawatan khalifah kan itu. Jadi buat mana kita kena berkhidmat di bumi ni. Kalau kita tak mahu berkhidmat, baik mati. Tu ya kah? Sebab tu saya takut. Lepas pencen takut Tuhan ambil mesti bebek saya nak buat kerja juga supaya saya boleh teruskan kerjaan. Dan saya nak kata kepada orang yang pencen, sebenarnya kepercayaan ataupun hakikat percaya bahawa lepas pencen aku tak mau buat apa, nak pergi semayang saja, ada satu benda yang tak betul. Kita kena berbakti sampailah kepada hembusan nafas yang terakhir. Jadi dengan tu saya gunakan bagian ni orang kata untuk bekal mati ni kan, untuk bersedekah balik kepada orang. Belanja kan untuk buat projek ni semua kan. Kalau kita just mayang saja kan, itu tak jadi hamba yang baik lagi. Sebab apa? Kita baru ikut perintah. Kalau tak semayang Tuhan bola neraka. Kalau anak baik kita, pada tuan bapak kena buat ni, dia buat. Tapi kalau dia ambil yang lebih sunat, dia pergi tolong basuh kereta bapak dia ke, dia suruh pergi tolong buang sampah, tolong sabut rumput maka dia jadi anak baik lah. Gitu juga ada kita dengan Allah kan. Kalau kita buat benda yang lain lebih daripada tu, kan Nabi sebut kita takkan masuk syurga dengan semayang, dengan salat. Takkan masuk syurga. So buat geng pencing kalau kita nak pergi semayang saja, hampa tak masuk syurga. Sebab Nabi kita hampa takkan masuk syurga dengan semayang, tetapi hampa akan masuk syurga dengan apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah akan datang dengan apa? Perkara-perkara lain yang kita buat. Kalau kita tak mengasihi manusia lain, jangan harap Allah mengasihi dah. Tak lah. Gitu kan. Saya sakit dari sini, perlu rawatan buah pinggang dan seminggu 3 kali, selang sehari. Esok kena pergi dari sini lagi, bayar RM200. Jadi hidup tu sangat mahal lah sebenarnya bagi orang yang sihat. Saya ingat kami kena bayar sangat tinggi harga dia. Setahun 32,000 kena bayar. Saya dah 6 tahun dah habis dekat 200,000 dah. So janganlah hidup tu hanya nak tengok TV aja, nak duduk sembang kedai kopi buang masa. Takkan begitu keadaannya. Lepas tu kita kena jadi orang yang berbakti, yang berjasa lah. Jadi kalau saya yang macam ni keadaannya, saya boleh buat begini, kenapa orang lain tak boleh? Soalnya adalah sebenarnya maukah tak mau, maukah ataupun tak mau. Itu yang duduk pada kita. Jadi kalaulah merenung diri, berfikir betul-betul, adakah berbaloi Allah jadikan aku di dunia ni? Berbaloi ke Allah jadikan aku dunia ni hanya tak buat kerja apa, duduk macam ni saja, kan? Baloi kah? Itu cuba fikirkan. Kita kena balas balik apa yang Allah buat kepada kita, dengan memberi khidmat kepada hamba-hamba yang lain, kan? Berkongsi rezeki yang Allah bagi. Rezeki macam orang pencen, dia bagi percuma saja. Kenapa tak kongsi sebahagiannya kepada orang yang memerlukan? Bila saya bagi beras misalnya 1,500 beg, hanya 5 kilo, berharga RM12, lebih kurang 5 kilo. Tapi orang yang beratok tu daripada pukul jam 6 pagi tu, panjangnya sampai setengah kilometer beratok untuk dapat beras. Menunjukkan bahawa apa? Hanya untuk RM12 mereka tu sanggup beratok masuk. Orang sangat memerlukan. Sangat memerlukan. Jadi perlunya banyak orang berusaha untuk memberi pertolongan. Kerana banyak orang yang memerlukan pertolongan.
Kita takkan orang kata jadi orang yang baik dengan kita duduk seorang-seorang. Tapi kita akan menjadi orang baik dengan kita berdiri di tengah masyarakat kan, untuk berbakti kepada mereka. Dia macam orang kata apa? Apabila kita ada dalam satu kumpulan, dalam satu institusi, bila kita hilang, orang tak berasa, ataupun kita tak hadir seminggu dah, tapi semua orang tak rasa kehilangan kita. Mana kita teruk tu. Tapi kalau kita tak mai satu hari tu, dan orang pun pakat bertanya, mana dia, itu menunjukkan apa? Bahawa kita wujud di sana, dan kita tu diperlukan oleh orang lain. Nampak? Diperlukan. Kalau kita tak hadir, orang tak kata apa, orang kita tak diperlukan. Di masa tu kita dah teruk. Bermakna ukuran kita tak wujud. Kita tak pergi kenduri satu dalam kampung, dalam masyarakat. Kita tak pergi. Orang duk asal, mana dia cikgu ni tak mai weh. Tu makna apa? Orang apa? Merasai bahawa ketidakadaan kita tu menunjukkan bahawa apa? Kita tu dari gitu. Tapi kalau kita mai pun tak, orang tak terasa, ada pun tak dia apa. Macam kita melukut di tepi gantang. Ada pun tak menambah, tetapi tak ada pun tak mengurang. Jadi memang kita tu orang yang tak guna lah. Kalau tak guna dalam masyarakat pun anggap tak guna di sisi Tuhan, macam tu lah. Kita kena bagi orang kata masyarakat masa kita ni berguna kepada mereka, berjasa kepada mereka, barulah datang kepada sisi Tuhan. Kita akan dikasihi olehnya, insya-Allah.